Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang bermula pada 5 hingga 7 September 2023. Sidang-sidang kemuncak berkenaan akan dipengerusikan oleh Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini dan akan menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta rakan-rakan dialog yang lainnya bagi memperkembangkan perbincangan yang antara lainnya mengenai usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN dan pengukuhan kerjasama bersama rakan-rakan dialog termasuk dalam isu-isu yang berkepentingan bersama seperti kerjasama ekonomi, belia, perubahan iklim, situasi di Myanmar, Code of Conduct in the South China Sea dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP. Mengimbas kembali sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada bulan Mei lalu, para pemimpin ASEAN telah membincangkan perkembangan dalam usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN, pelaksanaan 5-Point Consensus dan AOIP serta menumpukan kepentingan dalam mempertahankan perpaduan ASEAN bagi memastikan ASEAN terus menjadi pusat pertumbuhan dan wadah yang relevan untuk dialog dan kerjasama ke arah keamanan dan kemakmuran bersama. Ini selaras dengan tema pengerusi ASEAN pada tahun ini, iaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, yang menekankan peranan utama ASEAN dalam seni bisnes rantau yang kian berkembang ke arah mencapai keamanan dan kemakmuran di rantau ini serta memberi tumpuan kepada menggalakkan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui kerjasama yang kukuh. Tema tersebut menekankan komitmen ASEAN untuk meningkatkan kapasiti dan keberkesanan institusi ASEAN ke arah menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap cabaran-cabaran masa depan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vo Ben Tuong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam serta kerajaan dan rakyat Republik Sosialis Vietnam bersempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut yang ke-78. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Berhaman petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Bola Sepak Belia bawah 20 tahun. Juga berangkat anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahrah Raihanul Bolkiah. Perlawanan antara pasukan DPMMFC dan Setia Perdana FC berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai ketua pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan tersebut, pasukan DPMMFC menewaskan Setia Perdana FC 1-0 hasil jaringan tunggal Awangku Hadi Aiman Pengiran Hamizal pada minit ke-88 sekaligus menghadiahkan pasukannya 3 mata penuh. Seorang lelaki berbangsa Iban
memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis Pengislaman diadakan di Flat Polis Kawalan Diraja Beribi. Awang Khairul Nizam alias Gimang Anak Langan 25 tahun memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Khairul Nizam bin Abdullah Langan. Lafaz dua kalimah syahadah berlangsung di hadapan pegawai-pegawai dari Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Saya memilih agama Islam ini kerana saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Islam ini. Kerana kawan-kawan sekeliling saya telah pun memeluk agama Islam dan saya berbuka hati ingin mengikut dan mengetahui agama Islam. Hasrat negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir akan tercapai apabila rakyat dan penduduk bumi bertuah ini mendampingkan diri kepada Al-Quran dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya. Justru usaha bersepadu perlu ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Ikuti laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja, rakyat dan penduduk negara ini dianjurkan mendampingi Al-Quran bagi membentuk jati diri dan syakhsiah mulia, terutama golongan belia. Ini termasuk menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian dengan memahami makna tafsirannya. Melalui Al-Quran itu akan menunjukkan kepada kita ni jalan keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian dalam ayat 7 Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ni peringatan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kepada kita ni semua jalan yang lurus. Maksudnya di sini melalui kitab suci Al-Quran itu. Jadi kita ni nampak di sini bahawa indahnya agama Islam dan hebatnya kitab suci Al-Quran itu yang mana kitab suci Al-Quran mampu menerangi segala-galanya yang ada di dalam dunia ni. Khususnya Al-Quran itu sendiri mampu melindungi kita ni daripada segala anasir-anasir yang merosakkan. Apabila Al-Quran menjadi amalan, hati dan dada setiap individu akan sentiasa bersuluh dengan cahaya. Khususnya generasi belia, saya menyarankan mereka mengikuti kelas-kelas Al-Quran seperti kelas mengaji di masjid, kelas tuition atau mengikuti skim tilawah Al-Quran remaja. Saya juga menyeru agar para belia tetap terus mempelajari dan mendalami Al-Quran agar mutu bacaan tidak terjejas dan mengakibatkan kita lupa kaedah membaca dan tajwid dalam Al-Quran. Antara kepentingan membaca Al-Quran merupakan sumber rujukan akidah akhlak, cara dan tata susila hidup bermasyarakat. Di samping Al-Quran ini sebagai sumber ilmu pengetahuan serta doa-doa dan syifa. Jadi penerapan Al-Quran ialah melalui pembacaan dan pengajaran yang berterusan walaupun sehari semuka. Dengan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai budaya, ia dijangka dapat merealisasikan hasrat negara ke arah pembentukan generasi Al-Quran dan negara zikir. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Festival Korea 2023 mengukuhkan hubungan dua hala dan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Korea. Perkara tersebut dinyatakan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam pada majlis perasmian pesta tersebut malam tadi. Majlis berlangsung di Kompleks Membeli Belah Times Square.
Tuan Yang Terutama Kim Song-yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam berkata, festival tahunan ini memperkenalkan kepada rakyat Brunei keindahan Korea, menyediakan peluang menikmati budaya tradisi dan trend terbaru Korea. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Filah, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival Korea selama 3 hari ini juga menyediakan gerai dan petak jualan yang menyediakan masakan dan produk Korea. Peliunan Park di Kampung Batu Apoi, Mukim Batu Apoi, daerah Temborong menjadi tumpuan lawatan peserta program pertukaran belia dari Republik Korea Selatan. Program pertukaran belia ini merupakan titian bagi hubungan dua hala yang dapat mewujudkan persefahaman dari aspek sosial antara kedua-dua negara. Di samping itu, ia juga melibatkan pertukaran buah fikiran serta saling mempelajari adat resam dan cara kehidupan di negara masing-masing. Melalui kehadiran delegasi belia dari luar negara ke negara Brunei Darussalam, secara tidak langsung akan dapat membantu mempromosikan negara Brunei Darussalam di peringkat antarabangsa. Harapan kami, terutama harapan daripada Jabatan Belia dan Sukan dan Persatuan Bersatu adalah agar mereka ataupun peserta-peserta Korea ini dapat mempelajari perkara-perkara yang baru, terutama dalam kebudayaan Ketani dan juga permainan tradisi di negara ini kepada mereka untuk membawa pulang balik pengalaman-pengalaman yang baru dan dikongsikan kepada belia-belia setempat di Korea nanti, insya-Allah. Doa mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, berdoa dengan adab dan bertata tertib agar doa itu dimakbulkan adalah dituntut. Perkara tersebut antara kandungan khutbah Jumaat bertajuk Adab dan Tata Tertib Berdoa. Antara adab dan tata tertib itu ialah: pertama, berudu dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berasa penuh yakin bahawa doa itu akan diperkenankan. Ketiga, berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan penuh harapan dengan limpah kurnianya. Keempat, memastikan sumber rezeki yang kita perolehi seperti makanan, minuman dan pakaian itu adalah dari sumber yang halal. Kelima, janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Keenam, doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Perlu diingat bahawa berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja. Bahkan kita juga dituntut untuk mendoakan orang lain. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 90 hari program Jati Diri bagi pelajar-pelajar program Industrial Skill Qualification ISQ Kod 4 dan Kod 5. Aktiviti menumpukan komponen jati diri, disiplin dan khidmat komuniti. Apa yang diharapkan para pelajar agar dapat dibentuk perwatakannya dan jati diri agar sentiasa bersiap siaga menghadapi apa jua cabaran yang mendatang dan juga di samping melahirkan modal insan yang berkemahiran, berdisiplin dan berkualiti. Rasa mencabar dan saya sangat bangga dapat melakukannya. Harapan saya menjadi seorang pelatih yang terbaik dan InsyaAllah dapat membanggakan kedua ibu bapa saya. Harapan saya menjadi yang terbaik dan mencerahkan masa depan untuk membanggakan kedua ibu bapa saya dan menjadi belia untuk berwawasan dan proaktif. Harapan supaya saya boleh meneruskan, supaya saya tabah dan tidak berputus asa, sentiasa semangat, mesti percaya diri lah, cuma itu.
Orang ramai dialulukan untuk menyertai kempen derma darah bagi membantu menambah bekalan darah di negara ini. Hari ini kempen derma darah akan diadakan di bilik VIP bangunan utama Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 2.30 petang. Sementara Isnin, 4 September, kempen diadakan di bilik aktiviti Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Kempen diteruskan pada 5 dan 7 September di tingkat 2 The One Shopping Complex Batu Satu bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Manakala pada 9 September, kempen derma darah diadakan di tingkat 1 Mabuhay Shopping Complex bermula 10 pagi hingga 3 petang. Pada masa ini, penderma darah kumpulan A, B dan AB adalah diperlukan dengan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan.